Salam sejahtera, ada bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Persatuan PKS Malaysia bimbang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sekali lagi mungkin menyebabkan banyak perniagaan gulung tikar dan kadar pengangguran meningkat. Menurut Naib Presiden Chin Chee Siong, satu lagi pelaksanaan PKP akan menjejaskan lebih banyak perniagaan yang kini sedang bergelut untuk kelangsungan. Beliau yang juga Presiden Malaysia Cross Border E-Commerce Association mendesak supaya pemprosesan permohonan lebih cepat untuk pemberian geran dan insentif untuk PKS tempatan. Beliau berkata persatuan telah mengenal pasti banyak langkah yang dapat diambil kerajaan untuk mempercepatkan kadar pemulihan perniagaan dan juga ekonomi secara keseluruhan daripada kesan COVID-19. Antaranya, geran dan insentif kerajaan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) dan geran pendigitalan PKS bersama BSN serta geran automasi Pintar di bawah Pelanjana Semula Ekonomi Negara (Penjana) kesemuanya adalah bantuan kewangan terbaik bagi PKS. Beliau juga mencadangkan supaya lebih banyak program keusahawanan dan latihan digital diperkenalkan terutama untuk belia. Kerajaan harus mempertimbangkan untuk menyediakan lebih banyak insentif dan pakej keuangan yang berpusatkan kepada pekerja agar mereka dapat mengambil lebih ramai siswaza yang baru menamatkan pengajian. Terdahulu, Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia (FMM) juga mengeluarkan kenyataan serupa yang meminta supaya aktiviti perniagaan dan ekonomi dibenarkan terus beroperasi walaupun di bawah prosedur operasi standard SOP yang lebih ketat. FMM tambahnya menyokong pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bersasar dengan SOP ketat serta penguatkuasaan sekatan perjalanan tetapi bukan PKP yang sama seperti dilaksanakan pada Mac tahun 2020. Dan di luar sana, perniagaan dan orang ramai mula membincangkan berkenaan dengan PKP ataupun ura-ura PKP akan dilaksanakan terutama ketika kes harian COVID-19 meningkat kepada lebih 3,000 sehari pada Khamis. Kita ingin melihat jangkaan PKP dan juga bagaimanakah kesannya dan juga usaha untuk memastikan pekerja tidak terjejas di luar sana jika ia dilaksanakan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang ramai di luar sana. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sehari, Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Prof, kes harian COVID-19 makin meningkat. Ada ura-ura kerajaan akan laksanakan PKP sama formatnya seperti Mac ataupun April tahun lepas. Bagaimanakah untuk lindungi pekerja kerana pada PKPB terkini pun sebelum ini angka pengangguran meningkat 0.1% kepada 4.7% pada Oktober? Baik, Rizal. Perkara penting dekat sini adalah kita telah lihat pengalaman ataupun pengajaran apa yang berlaku pada Mac tahun lalu ya, apabila kita laksanakan PKP yang telah menyebabkan ekonomi itu teruk terkesan, bukan sahaja sektor ekonomi itu sendiri, malah kehidupan rakyat, terutamanya mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pendapatan agak besar. Jadi perkara penting yang dekat sini saya kira kita tidak tahu lagi PKP bagaimana jika benar ianya dilaksanakan. Tetapi pada khidmat saya kira saya berpandangan bahawa jika ianya dilaksana pun saya rasa tidak akan sama model ataupun format seperti PKP pada Mac dahulu ya. Kalau kita laksanakan pada seperti mana Mac dahulu, maka kita menghadapi satu masalah yang besar dan akan makan masa bertahun-tahun untuk pulihnya ke masa panjang. Yang paling penting di sini adalah kita kena pastikan bahawa pekerja boleh terus bekerja walaupun dilaksanakan PKP yang keadaan berbeza ya, dan kita memastikan bahawa sektor ekonomi itu masih terus berjalan supaya pekerja dapat pekerjaan dan ada pendapatan. Jika ada yang ada terkesan sedikit akibat daripada pelaksanaannya, maka sokongan bersasar perlu dilaksanakan. Tidak boleh lagi seperti yang pendekatan yang kita ambil sebelum daripada ini ya, kerana ia beban kepada kerajaan juga tinggi, beban kepada ekonomi itu juga besar ya, Rizal. Dan bercakap berkenaan dengan beban dan juga mungkin untuk rangsang permintaan tersebut, adakah Prof lihat jika ia dilaksanakan dengan format yang sama, lebih banyak pindahan tunai, subsidi gaji, moratorium perlu diumumkan untuk lebih awal untuk pastikan ketenangan bagi pekerja dan juga perniagaan di luar sana?
Baik, jika jawab pada persoalan tersebut, jika kita laksanakan seperti mana format dahulu ya, walaupun secara peribadi dan juga saya berpandangan bahawa jika dilaksanakan, saya kira saya berpandangan ia tidak akan sama seperti format yang dahulu. Mungkin kita ada masa sekejap lagi saya akan sentuh berkenaan perkara tersebut. Kita andaikan jika ia sama seperti yang dahulu, maka kita tidak dapat lari. Kerajaan perlu mengambil pendekatan dengan menyediakan peruntukan bagi program-program untuk pengekalan pekerjaan dan program-program untuk mengelakkan pengangguran yang tinggi ya, seperti mana kita laksanakan sebelum ini, iaitu dengan memberi subsidi upah kepada sektor-sektor yang terlibat. Jadi jika ia mahu dilaksanakan sedemikian, maka maklumat awal perlu diberikan juga ya, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan susun atur sebelum ia nak dilaksanakan, saya kira perlu juga dimaklumkan kepada awam dan juga mereka-mereka yang terkesan, terutamanya sektor-sektor ataupun pemain-pemain industri di sana, di luar sana. Dan jika melihat kepada ataupun jika Kuala Lumpur, Selangor yang dikenakan PKP melihat kepada aktiviti ekonomi yang tinggi di negeri-negeri ini, adakah Dr. jangka jumlah penganggur akan meningkat lagi dan juga kesannya kepada ekonomi mungkin besar? Jika ya, berbalik pada andaian kita, jika sama PKP yang nak dilaksanakan, ura-ura tersebut nak dilaksanakan seperti mana seperti Mac tahun lalu, maka kita akan mendapati satu keadaan yang seperti mana yang dulu akan berlaku kembali, walaupun skalanya agak lebih sedikit kecil, tapi kita kena ingat bahawa apa yang dibuat ini akan memberi melibatkan negeri-negeri yang mana sektor ekonominya menjadi tunjang kepada ekonomi Malaysia. Jadi ia akan memberi kesan bukan saja dalam jangka masa pendek, maksudnya dalam masa tempoh pelaksanaan tersebut, maka ia juga akan mempengaruhi dan juga menentukan sasaran-sasaran yang kita tetapkan pada bajet ataupun belanjawan 2021 yang tahun lepas mungkin tidak akan dapat dicapai ya, jika keadaan sebegitu berlaku. Jika andaian kita masih lagi PKP sama seperti Mac, tapi saya berpandangan Rizal tidak akan berlaku sedemikian rupa ya. Mungkin sekejap lagi kita pergi ke arah tersebut sempat. Dan bagaimana pastikan majikan tidak buang pekerja kerana perniagaan juga harus buat untung dan juga buat jualan, mereka juga ada had dan bukan semua boleh pekerja boleh work from home? Ya, betul sama sekali. Dalam ekonomi, dalam keadaan mana-mana ekonomi pun, perkara utama untuk memastikan pekerja tidak dibuang adalah memastikan ekonomi itu berjalan. Maksudnya sektor ekonomi itu dibuka. Seperti yang Mac dahulu, tahun lepas, kita tutup kebanyakan sektor. Jadi sektor ekonomi tidak boleh berjalan. Ini menyebabkan bahawa ramai menganggur, ramai yang dibuang kerja. Jadi kita tidak mahu itu berlaku. Jadi key-nya adalah mana-mana pun kita kena pastikan sektor ekonomi berjalan. Kerana apabila sektor ekonomi berjalan, maka adanya keperluan kepada permintaan buruh, adanya pekerjaan. Jika ekonomi tak berjalan, tak adalah pewujudan pekerjaan di situ. Dan bagaimana doktor lihat imbangan keperluan ekonomi dan juga kesihatan? Apa tiga cadangan utama doktor melihat kepada jumlah kes COVID-19 yang ataupun melepasi 3,000 pada hari Khamis? Apa yang kita pelajari daripada PKP-PKPB sebelum ini yang mungkin boleh doktor cadangkan kepada kerajaan? Apa yang kita boleh lihat yang bergerak ke hadapan berdasarkan pengajaran dan pengalaman kita sejak daripada Mac tahun lepas ya, sehingga sekarang ini adalah yang pertama adalah kita perlu ke arah kepada PKP yang bersasar, walaupun kita nak cuba laksanakan seperti mana yang sebelum ini ya, tapi ia perlunya bersasar. Bersasar ini maksudnya mungkin ia tempohnya lebih pendek dan kawasan-kawasan ataupun negeri-negeri yang terlibat tidak keseluruhannya hanya negeri-negeri tertentu sahaja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita kena pastikan bahawa ekonomi tidak boleh tutup. Sektor ekonomi perlu berjalan bagi memastikan orang ada kerja,
dan memastikan orang ada pendapatan supaya untuk menyara keluarga dan juga untuk memastikan kelangsungan hidup mereka ya. Kerana bantuan dan juga segala bentuk yang diberi oleh kerajaan mungkin tidak cukup untuk memastikan kelangsungan hidup mereka ya. Yang ketiga adalah kita dah belajar dari pengalaman yang lepas. Saya kira KKM dan juga pihak yang terlibat mempunyai database yang cukup untuk mencadangkan apa pilihan yang terbaik. Kita dah ada pesakit-pesakitnya, saya percaya mereka juga ada profil pesakit itu pekerja di sektor mana dan bagaimana mereka dijangkiti. Mungkin kita dah boleh dari situ maklumat tu kita dah boleh mengenal pasti sektor-sektor ataupun profession yang berisiko, dan oleh kerana itu kalau kita dapat pastikan maka kita boleh melaksanakan PKP ataupun apa saja bentuk restriction yang lebih kepada sektor-sektor yang berisiko ini, dan kita lebih sedikit terbuka kepada yang kurang berisiko. Itu yang kita perlu lakukan untuk bergerak ke hadapan, kerana kita tidak mahu lagi buat model PKP seperti MAS, kerana kita telah lihat pun ya, MAS dulu pembantu kerajaan terpaksa memperuntukkan jumlah amount yang besar, contohnya memberi gaji upah subsidi yang amountnya melebihi 10 bilion, satu amount yang besar. Kita tidak mahu apa yang kita lakukan yang kita buat sekarang ini boleh mengaruhi di masa akan datang ekonomi jangka masa panjang, dan yang masa yang sama kita seperti yang kita tahu bahawa imbangi antara kesihatan dan ekonomi itu penting. Dan kerajaan juga ada umum belanjawan besar ataupun terbesar untuk 2021. Bagaimana pelaksanaan ini harus dibuat lebih cepat, lebih mudah untuk pastikan jika PKP dilaksanakan, kesannya mungkin tidak serius kerana ada jumlah perbelanjaan yang besar yang sudah pun dirancang, hanya dilaksanakan saja. Baik ya, ia sedikit mungkin kalau kita bergantung pada PKP bagaimana bentuk model yang kita laksanakan. Jika kita hanya laksanakan kalau kita ikut pengalaman apa yang berlaku di Europe contohnya, mereka buat PKP ini dalam bentuk yang tempoh masa yang singkat, mungkin 2 minggu permulaannya contohnya ya, kita laksanakan 2 minggu. Jika masa 2 minggu kita dah lihat kesannya, maka selepas 2 minggu kita dah boleh buka balik ekonomi kita seperti sedia kala, maka ia tidaklah memberi sangat efek kepada apa yang kita rencana pada Belanjawan 2021, kerana kita ada lagi 11 bulan ke hadapan contohnya untuk kita, saya rasa cukup masa untuk kita melaksanakan apa yang termaktub dalam Belanjawan 2021. Dan adakah Doktor lihat PKP ini jika dilaksanakan akan berikan kesan kepada ringgit, keyakinan pelabur, keyakinan perniagaan dan juga pengguna? Keyakinan pelabur, keyakinan ringgit itu tidak berapa signifikan sangat kepada dalam mempengaruhi keadaan sini, kerana kebanyakan negara juga mengambil pendekatan yang sama, kecuali ia akan berkesan besar kepada kita kalau kita saja yang mengambil tindakan demikian, kerana dalam keadaan sini pelabur pun masih lagi memerhati keadaannya. Mereka akan buat keputusan apabila keadaan dah kembali pulih ya. Dan keadaan sekarang ni pelaburan itu tidak akan memberi kesan yang sangat kepada kita, kerana kita masih lagi dalam keadaan yang masih lagi kita kata bahawa kita masih lagi berhubung dengan keadaan yang ketidaktentuan yang agak tinggi di dalam ekonomi. Dan mungkin terakhir sekali Doktor, kita melihat kepada hujung minggu ini data-data yang perlu dikumpulkan untuk memastikan keputusan berkenaan dengan sekatan bagaimana yang akan dilakukan dibuat dengan baik. Bagaimana Doktor melihat kepada tempoh beberapa hari ini, adakah kerajaan dan juga apakah yang kerajaan akan ambil kira dalam hari-hari akan datang sebelum pengumuman tersebut, jika ingin dibuat, akan dibuat? Pada pandangan saya ya, seperti yang saya beritahu tadi, kalau saya berulas sedikit lagi ya, kita sudah ada data yang cukup. Mereka yang dijangkiti, kita ada profil mereka, siapa mereka, pekerjaan mereka, sosioekonomi, latar belakang mereka kita ada. Dalam masa yang sama, kita juga ada maklumat berkenaan dengan jangkitan mereka perolehi daripada sektor mana, ya, apa aktiviti mereka. Saya kira jika maklumat ini dibuat analisis yang betul dengan mikir faktor-faktor lain juga, saya kira kita dapat satu keadaan yang mana keputusan yang menang-menang ya, yang mana kita boleh laksanakan PKP model yang lebih baik, model yang lebih mesra kepada ekonomi,
dan yang sama dapat mengawal jangkitan wabak COVID-19 ini. Dan yang penting juga Rizal ya, sangat penting rakyat di luar sana untuk mengamalkan, jadikan sebagai norma kehidupan SOP, penjarakan fizikal itu perlu dilaksanakan. Keluar hanya pada perlu saja. Kalau boleh nak laksanakan aktiviti berbentuk aktiviti cara corak hidup, melancong apa semua, tahanlah sekejap ya. Kerana kita telah lihat bahawa kekurangan disiplin, maaf cakaplah, di kalangan rakyat Malaysia mempengaruhi juga kenapa ianya berlaku begitu ya. Bila kita tengok bagi kerajaan benarkan rentas negeri saja berpusu-pusu, berduyun-duyun kita macam-macam lah kita buat ya. Jadi saya kira, dan saya tengok di mana-mana outlet, di mana-mana pun penjarakan fizikal itu tidak berlaku. Banyak tidak ada kesedaran dan penguasaan. Jadi saya kira perkara utamanya berbalik juga kepada sejauh mana diri sendiri itu kita mengadaptasi kepada keadaan ini. Kita perlu hidup bersama dengan virus ini, dan apa yang kita perlu lakukan adalah kita ambil pendekatan yang untuk mengurangkan risiko jangkitan itu dalam yang sama untuk memastikan kehidupan dapat berjalan seperti sedia kala. Okey, terima kasih Profesor Madya Muhammad, Dr. Muhammad Yusof Sari, Ketua Ekonomi dan juga Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Dapat Perkeso, membincangkan berkenaan dengan jika PKP dilaksanakan, bagaimana untuk pastikan pekerjaan dan juga ekonomi dan juga perniagaan tidak terjejas. Dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.